أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Semoga hari ini dan seterusnya Allah limpahi kita dengan barakah dan kebaikan. InsyaAllah pada petang Ahad ini dengan diskusi ilmiah Ladies Talk Fik Wanita sesi yang kelima. Seperti biasa, program ini adalah anjuran Ikram Putrajaya dengan kerjasama Asatizah Ikram Wilayah Persekutuan Aiwa. Terima kasih kepada semua penonton FB Live Ikram Putrajaya dan penonton yang mengikuti kita di YouTube pada petang ini. Jangan lupa ya untuk like, komen dan share sesi live ini insyaAllah. Jadi seperti biasa, nota modul perbentangan kita pada sesi hari ini ada disertakan oleh pihak Ikram Putrajaya pada komen di bawah. InsyaAllah semua boleh dapatkannya dan moga Allah menggajari dengan sebaik-baik ganjaran dan memberi kita semua kefahaman ilmu yang luas. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan panel yang tidak asing lagi iaitu Yang Berbahagia Dr. Syamsiah binti Muhammad. Minggu ni dah masuk siri yang kelima, kita bersama-sama dengan doktor dan banyak dah huraian dan perkongsian secara terperinci telah doktor bentangkan dan kupas dalam kelas kita ni lah. Jadi kali ni kita bersiaran pada waktu petang. Mungkin ada yang tengah buat cucur, ada yang buat cempedak goreng dengan kopi O untuk sama-sama nak mendengar sesi kita petang ni supaya kita boleh hilangkan ngantuk insyaAllah. Jadi seperti biasa kepada para penonton boleh meninggalkan soalan untuk ditanyakan di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan bacakan di hujung minit nanti. Petang-petang siram bunga, bunga disiram, si bunga ros. Petang-petang jangan menganga, jom kita belajar terus. Jadi sesiapa yang mengikuti doktor di Facebook, sekarang doktor dah rajin berpantun. Mungkin petang ni ada pantun 4 kerat untuk kita insyaAllah. Jadi dengan hormatnya saya menjemput Yang Berbahagia Doktor untuk menyambung pengajian kita pada petang ini. Falyatafadhal mashkurah doktor. Okey, terima kasih Ustazah Mai. Si kucing comel namanya Luna, hobinya suka panjat memanjat. Jika tidak mahu merana, tuntutlah ilmu sepanjang hayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah. Kita dapat lagi berjumpa pada petang ini. Kita tukar jadual atas sebab-sebab yang tak dapat dielak, dan mungkin minggu depan pun kita pukul 3 juga kerana ada halangan untuk di waktu pagi. Jadi insyaAllah yang penting tengok iklan pukul berapa jangan salah tengok iklan, tengok nanti tertunggu-tunggu tak keluar-keluar. Okey, kali ni kita masuk kepada tajuk masuk lagi Mubtadaah Mumayyizah. Kalau nampak mata saya kuyu sikit memang mengantuk. Nak kata kalau Tok Guru mengantuk, anak murid tidur lah ya. Jadi sama-sama kita bertahan supaya ni sebab saya sepagi tadi bagi talk tentang syariah stock screening, jadi banyak tenaga juga habis, sampai 1.5 habis. Jadi Alhamdulillah dapatlah ruang masa yang ada untuk makan sekejap, solat, tapi tak sempat nak rehat. Ngantuk sangat pun tak dapat nak tidur walaupun 5 minit. Okey, jadi kita masuk pada Mubtadaah Mumayyizah, bab 3 jenis para. Okey, ni seperti yang saya guna sebelum ni, bila kita tengok 3 blok darah macam ni. Sebab sebelumnya kita tengok 2 blok darah, sekarang ni 3 blok darah. Jadi bila 3 blok darah ini dia akan berlaku sama ada yang tengahnya adalah darah lemah ataupun yang tengahnya darah kuat. Okey, kita tengok sekarang ni depan dekat skrin.
yang kan kita boleh tengok adalah darah lemah di tengah. Okey, darah lemah kurang 15 hari. Seperti yang saya telah sebut dalam syarat tamyiz, untuk yang ketiga, syarat ketiga yang berkaitan dengan darah lemah, dia boleh jadi kurang daripada 15 hari, dia boleh jadi 15 hari ke atas. Sekarang ni kita tengok darah lemah ini kurang daripada 15 hari, berada di tengah-tengah antara dua darah kuat yang sama warna. Okey, dan darah kuat kedua tak melebihi 15 hari. Tak melebihi. Mana kalau kita tengok dari sudut syarat tamyiz memang dipenuhi sama ada oleh darah kuat ataupun darah lemah. Okey. Bila melihat 3 blok darah. Bila melihat 3 blok darah. Saya ni kadang-kadang confuse. Dah ngajar ke belum? Sebab banyak sangat kumpulan kan. Jadi macam pernah ngajar. Macam dah ajar. Lepas tu grup lain. Okey. Mana grup ni belum lagi belum lagi. Okey. Bila kita lihat 3 blok darah, saya ajar dulu step one. Step pertama tengok bilangan hari. Itu mesti buat. Mana kita tengok untuk pastikan sama ada dia adalah bab haid ataupun bab istihadah. Kalau tak lebih 15 hari 15 malam, bermakna kesemuanya haid. Marilah darah warna apa sekalipun ada nakak atau tidak. Di celah-celah tu. Selagi mana dia masih dalam lingkungan 15 hari, dia haid. Masalah haid semuanya, kalau tiba-tiba dia lebih daripada hari yang ke-15, bermakna berlaku istihadah di situ. Bila berlaku istihadah, kita perlu menentukan mana satu haid, mana satu istihadah mengikut kaedah yang telah dibincangkan oleh fuqaha. Okey. Jadi kita lihat di sini darah kuat dan darah lemah tengok step pertama. Step kedua kita akan tengok warna. Tengok warna. Okey, tengok warna ataupun sifat darah. Okey, warna. Sebenarnya dalam saya ingin buat tambahan yang saya tidak tulis dalam slide. Sebenarnya kekuatan darah itu boleh berpandukan pada warna sahaja ataupun boleh juga berpandukan 3 sifat. Ada 2 pandangan dalam mazhab Syafi'i ini. Ada 2 pandangan. Mana ada pandangan kata tengok cukup memadai tengok warna sahaja, tak perlu tengok dari sudut kelikatan, tak perlu tengok dari sudut bau dia. Tapi ada pandangan kata perlu tengok warna, kelikatan dan juga bau, aspek bau. Apapun kalau kita berpandukan, biasa kalau berpandukan warna sahaja pun tidak ada masalah Okey. Kita tengok di sini bila saya guna contoh dalam slide saya, dan kalau tengok dalam buku mana-mana pun dia akan guna warna hitam, warna merah. Sebenarnya warna hitam itu mewakili darah kuat dan darah merah itu mewakili darah lemah. Jadi dia bukan sebab kita bila kata darah hitam mewakili darah kuat, darah merah mewakili darah lemah. Jadi apabila merah dengan kuning, maknanya merah itulah darah kuat, kuning itulah darah lemah. Apabila merah dengan coklat, merah itulah darah kuat, coklat itulah darah lemah. Kalau hitam dengan coklat, hitam itu darah kuat, coklat itulah darah lemah jadi di sini dalam dalam slide, dalam buku banyak menggunakan contoh darah hitam dengan darah merah itu sebagai mewakili darah kuat. Hitam mewakili darah kuat, merah mewakili darah lemah. Jadi okey, step kedua kita tengok warna. Step ketiga kita tengok darah kuat, darah lemah. Okey, di sini ada 2 darah kuat. Ada 2 darah kuat, iaitu sebelum dan selepas darah lemah. Okey. Seterusnya, di langkah ketiga tu kita kena cek cukup tak syarat tamyiz. Kita dah cek memang cukup syarat tamyiz. Darah kuat cukup 24 jam, tak lebih 15 hari 15 malam. Dan darah merah pun kita tengok mana dia berterusan, tidak ada selang-seli di situ. Dia duduk kan kat situ. Okey, seterusnya selain kita cek syarat tamyiz, apabila berlaku 3 blok darah atau 4 blok darah,
kita kena tengok. Kita kena tengok gabungan warna kuat dan warna, kalau 3 blok darah, dia akan gabung 2 yang pertama. Kalau 4 blok darah, dia akan gabung 3 yang pertama. Maknanya yang blok yang hujung sekali tu kita tak kira, tak gabung. Yang berbaki yang sebelumnya tu sama ada 3 ke 4 ke 5 ke, mana blok yang sebelum blok yang terakhir. Mana yang terakhir tu je kita tak gabung. Kita akan gabung yang sebelumnya. Kalau ada 2, 2 lah. Sebelumnya kalau ada 3, 3 lah. Kat sini 3 blok bermakna 2. Yang pertama akan digabung. Bila penggabungan tersebut biasanya melibatkan darah kuat dan darah lemah, kurang, maknanya tak lebih 15 hari, 15 malam, bermakna ada khilaf antara Ar-Ramli juga Ibn Hajar. Di mana Ar-Ramli kata darah kuat dan darah lemah itu digabung. Sementara Ibn Hajar kata tidak digabung. Jadi Ar-Ramli ni dia pegang pada pandangan as-sahbu, mana kita tarik semua dia, kita jadikan dia sebagai haid. Mana darah lemah itu ditarik, digabungkan dengan darah kuat, jadi dia dikategorikan sebagai darah kuat semua dan disifatkan darah tersebut sebagai darah haid. Sementara 14 hari yang terakhir itu adalah darah istihadah, walaupun dia berwarna hitam. Okey, ini kita bercerita tentang blok-blok darah ataupun yang ditulis di sini bab 3 jenis darah. Ya, dalam buku Ustaz Mansur dia tulis bab 3 jenis darah. Kalau cari dalam buku Ibanah ke, dalam Mughni Muhtaj ke, dalam Al-Majmu' ke, dalam buku Ustaz Abu Samah ke, tak jumpa istilah 2 jenis ke, 3 blok ke, bab 3 jenis darah ke, tak ada. Jadi ini semua adalah sebagai pemudah, maknanya dari sudut presentation kepada pelajar, pada peserta daurah, bagi memudahkan mereka memahami supaya dia ingat bila bercakap tentang 3 jenis darah, saya sebut tadi step-step tadi, makna dia kena cek penggabungan darah kuat dan darah lemah untuk memastikan ada khilaf ataupun tidak mengenai kes tersebut. Okey, jadi kalau tanya pandangan yang muktamad, yang mana yang muktamad, iaitu pandangan Ar-Ramli. Pandangan Ar-Ramli. Okey, kita pergi pada seterusnya di mana darah lemah 15 hari ke atas. Tadi saya sebut syarat tamyiz. Untuk darah lemah, syarat ketiga kita kata dia tak berselang-seli dengan darah kuat. Dia tak berselang-seli dengan darah kuat, kan dia saja kat tengah tu kan. Bukan merah hitam tak ada, dia saja kat situ kat tengah tu. Dan seterusnya dia boleh jadi kurang daripada 15 hari dan boleh jadi 15 hari ke atas. Sebelum ni kita tengok darah lemah yang berada di tengah antara 2 darah kuat yang sama warna tu kurang daripada 15 hari. 15 hari ke bawah, tapi yang ni kita tengok darah lemah 15 hari ke atas. Okey, kita kena ingat bahawa apabila kita menjatuhkan hukuman, menjatuhkan hukuman jadi lain pula. Menjatuhkan hukum bahawa darah lemah itu adalah darah istihadah dan jumlahnya 15 hari atau ke atas, bermakna dia boleh menjadi tempoh suci antara 2 haid. Cukup untuk dijadikan sebagai tempoh minima suci antara 2 haid. Tu kena ingat. Sebab istihadah ini dikira kalau dalam dalam kitab dia sebut ni tempoh ini adalah tempoh suci. Darah tu dikira darah istihadah kalau dalam kitab. Dalam kitab Mughni Muhtaj, dia kata dalam tempoh ini dikira suci. Suci 15 hari kita dah belajar bahawa dia boleh menjadi yaslu an yakuna tuhram bainal hidataini, 2 haid. Kerana itulah kita lihat di sini 3 hitam yang pertama ini dikira haid yang pertama dan 10 hari yang hitam yang kedua dikira haid yang kedua. Sebab yang tengah ini boleh jadi pemisah antara 2 haid, iaitu suci antara 2 haid. Jadi kita boleh iktibar, kita boleh dah kira 10 hari yang berikutnya adalah haid kitaran yang
baru. Okey ya, itu beza antara yang ni dengan yang ni dari aspek 15 hari, mana jumlah darah lemah itu 15 hari atau ke atas, maka keputusannya begini ya. Okey. Seterusnya kita tengok dalam yang slide yang dipaparkan sekarang ni, apa beza dia dengan yang ini? Kita nampaklah darah merah tu kurang daripada 15 tak sampai 15 hari ke atas ya. Tak sampai mana dia kurang daripada 15 hari. Jadi dan apa beza dengan slide ini? Beza dia ialah kalau kita tengok 888 ini, kita campur gabungan seperti saya sebut tadi, langkah ketiga setelah kita cek syarat tamyiz, kita kalau darah tu 3 blok ataupun 3 jenis darah, kita kena cek gabungan gabungan darah kuat dengan darah lemah, lebihlah 15 hari ataupun tidak. Jika lebih bermakna tidak ada perselisihan pandangan sebagaimana dalam kes ini. Yang ni ada khilaf. Tapi bila kita campur 8 hari hitam dengan 8 hari merah, dia berjumlah 16 hari, mustahil untuk kita putuskan 16 hari itu sebagai haid. Maka di sini hanya dah 8 hari yang pertama sahaja, 8 hari yang hitam tu sebagai haid. 8 hari merah dan juga 8 hari hitam yang berikutnya adalah istihadah kedua-duanya. Ya, itu sebab tu bila bertemu dengan darah yang 3 blok macam ni, kita perlu tengok selain daripada syarat tamyiz pada langkah ketiga tu. Selain pada syarat tamyiz, kita kena tengok gabungan itu mencapai 15 hari ke atas ataupun tidak mencapai. Kalau mencapai 15 hari ke atas bermakna tidak ada khilaf, tapi kalau tidak mencapai apa benda saya sebut tadi? Kalau dia tidak mencapai 15 hari 15 malam, dia ada khilaf antara Ar-Ramli dan Ibn Hajar. Tapi kalau dia melebihi 15 hari, gabungan tu melebihi 15 hari 15 malam, maka di situ ittifaq antara fuqaha. Okey. Dan satu lagi kita kena ingat, kita kena tengok juga yang kat tengah tu 15 hari ke atas atau tidak jumlahnya. Kalau kat tengah tu 15 hari ke atas, bermakna dia boleh menjadi suci antara 2 haid. Maka sebab itulah kita putuskan seperti ini. Jadi banyak benda mata tu kena cekap. Sebab tu bila nak menyelesaikan masalah ini, kira 3 blok darah. Kadang-kadang orang mari dalam kes yang realnya, dia buat mari pada bulan Jun. Bulan Jun, Julai, Ogos, kan bulan Ogos. Ada tu daripada bulan 4 lagi. Okey, bulan 4 darah saya begini ni, bulan 8 ni dia baru mari tunjuk kat dia start daripada bulan 4. Adakah, jadi kita nak kena tengok semua tu. Dan dalam menyelesaikan daripada saya dapat satu kes daripada bulan 4 sampai bulan 8, bukan satu kaedah saja kita boleh pakai. Ada kaedah yang menggunakan kaedah adat, ada yang kita kena apply bab sempurnakan baki suci, ada yang kita kena apply tamyiz. Okey. Okey, jadi latihan. Okey, jadi latihan ini kalau kita tengok sekejap. Sebagai contoh saja, dia sebenarnya kenapa saya tukar warna-warna tu sekadar untuk memberitahu bahawa ia mewakili. Dia bukan bab 3 warna, tapi dia mewakili darah kuat dan darah lemah. Okey, jadi kalau kita tengok, kita belajar tadi, saya dah sebut kalau melibatkan 3 warna, ikut je. Kalau buat step langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, yang ingat semua tu, buat penyelesaian ni insya-Allah betul. Okey, kita tengok yang pertama. Saya bagi contoh saja. Okey, 5 darah hitam, 17 darah merah, 5 darah hitam. Okey. Kita tengok langkah pertama, jumlah dia berapa hari? 27 kan? 27 hari. Confirm dia bab istihadah. Okey. Jadi kemudian langkah kedua, kita tengok perbezaan warna. Okey, ini bab tamyiz kita kata. Bab mana perempuan ini adalah perempuan mumayyizah. Kena ingat kita sekarang masih dalam bab mubtadaah. Okey.
Kemudian langkah ketiga kita tengok ada darah kuat dan lemah. Siapa darah kuat? Yang mana satu darah kuat dan lemah? Kita kata darah hitam, darah kuat, darah merah, darah lemah. Okey, cukup tak syarat tamyiz? Kita tengok darah hitam, kedua-duanya cukup 24 jam tak lebih 15 hari. Kita tengok pula darah merah. Darah merah okey, tidak ada selang-seli tapi dia berjumlah sebanyak 17 hari. Itu dah lebih 15 hari, 15 malam. Jadi kalau kita tengok kedudukan ini, makna dia boleh menjadi darah merah kat tengah tu 17 hari dah makna 15 hari kat atas dia boleh menjadi suci antara dua haid, bermakna 5 darah hitam yang pertama tu sebagai haid dan 5 darah hitam yang kedua pun haid berikutnya. Okey? Haid berikutnya. Okey, kita pergi, yang lain boleh buat. Kita tengok kepada yang terakhir. Darah kuning 3 hari, darah keruh 5 hari, kemudian darah kuning 6 hari. Okay, kita buat step 1, step 2, step 3. Kita cek tamyiz, syarat tamyiz cukup. Kita tengok pada darah lemak, okey dia bukan 15 hari ke atas. Jadi kita tengok gabungan pula 3 campur 5 baru 8 hari, bermakna ada khilaf di sini antara Ar-Romli dan juga Ibn Hajar. Romli kata gabung, Ibn Hajar kata tidak gabung. Romli dia akan putuskan 3 darah kuning dan 5 darah keruh tu sebagai haid. Sementara Ibn Hajar dia putuskan 3 darah kuning saja haid. Sementara 5 darah keruh dengan 6 darah kuning dikira sebagai darah istihadah. Okey, boleh? Okey, Mai saya nak minta izin 2 minit. Jadi sebab saya nak sementara tu tolong selesaikan fikir jawapan-jawapan kepada, boleh buatlah sementara sebab kalau dah tinggal kelas rasanya tak tengok dah soalan ni. Sambil-sambil tu cuba buat latihan 2, 3, 4 dan 5 yang mana ada khilaf, yang mana kita gabung, yang mana kita tak gabung, yang mana ittifaq, yang mana dia akan jadi hik kiri dan kanan ya. Saya minta masa dalam 2 ke 3 minit. Baik, sementara mungkin doktor mohon 2 minit tu. So kita sekiranya puan-puan ada soalan boleh letakkanlah di ruangan komen. Nanti kita akan utarakan dan bincangkan di hujung rancangan nanti insya-Allah. Okey, minta maaf kita sambung balik insya-Allah. Okey. Jadi kalau tengok panduan sebagai contoh jawapan tadi, rasanya boleh buat dah. Yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Okey. Seterusnya kita masuk kepada 4 jenis darah ataupun 4 blok darah. Dia sama je dengan yang 3 tadi saya dah sebut. Sekarang ni cuma kita tengok 4 blok darah atau 4 jenis darah. Hitam, merah itu kuat, lemah, 4 blok darah. Seperti saya sebut, bila 3 blok darah ke, 4 blok darah ke, 5 blok darah ke, kita akan campur.
blok yang terdahulu, tinggal yang terakhir satu blok sahaja. Mana yang sebelumnya kita campur tengok lebih tak 15 hari ke atas ataupun kurang. 15 hari ke atas ke kurang. Sebab kejap. Melebihi 15 hari ataupun tidak. Okey, minta maaf ya. Okey. Terkeliru dengan yang darah pening kejap sebab ngantuk sangat. Kalau kita nak tengok yang tengah ni, dia boleh jadi yaslu an yakuna tuhran bainal haidatain, dia kena 15 hari ke atas. Tapi bila kita nak gabung tu, cerita dia mesti tak lebih 15 hari baru kita boleh gabung. Itu kena pegang ya. Okey. Jadi kita tengok 5 hari hitam, 3 hari merah, 5 hari hitam, 16 hari ke atas. Okey. Mana kalau tak 16 hari ke atas pun tidak ada isu, tak ada masalah. Okey. Jadi kita tengok contoh di sini 16 hari ke atas. Okey. Kita tengok kalau kita gabungkan blok pertama, blok kedua dan blok ketiga, kita nampak dia tak melebihi 15 hari, baru 13 hari. Jadi ada khilaf antara Ar-Ramli dan juga Ibn Hajar, ataupun di sini saya tulis qaulus sahbi dan juga qaulul laqti. Mana konsep as-sahbu, siapa yang berpegang dengan qaulus sahbi dia kata gabung. Mana yang tak berpegang dengan pandangan tersebut dia kata 5 hari hitam yang pertama sahaja sebagai haid, bakinya adalah istihadah. Jadi kalau ikut pandangan qaulus sahbi, dia 13 hari itu sebagai haid, bakinya sebagai istihadah. Okey, begitulah. Jadi kalau maknanya kita perlu set dalam kepala, kalau ada 3 blok darah yang melibatkan 2 warna yang sama. 2 warna yang sama pula. Melibatkan hanya 2 warna, iaitu ada darah kuat, darah lemah sahaja. Dia tidak ada taraf yang ketiga. Sebab nanti kita akan pergi kepada ada 3 taraf warna ataupun 3 jenis warna. Yang ni cuma 2 warna sahaja. Okey, jadi kita kena tengok kalau ikut step-step yang setelah ajar tadi, peringkat ni nak buat apa, peringkat ni nak buat apa, peringkat yang langkah 3 tu banyak sikit kerja. Ya, bila dia melibatkan 3 blok, 4 blok dan ke atas. Kalau 2 blok tak ada isu tentang gabung tak gabung, cek syarat tamyiz saja sudah cukup. Memang tak perlu nak gabung pun sebab dia ada 2 je. Yang ni ada 3 blok, 4 blok, kita nak tengok boleh gabung ke tidak, kena ada pandangan yang kena gabung. Okey. Jadi sekarang saya nak sebut tentang kaedah 4 atau 5 jenis darah dan seterusnya. Maksudnya di sini bila darah tu 4 blok ataupun 5 blok atau istilah lain 4 ataupun 5 jenis, maka dia dikira darah yang berselang-seli. Okey, bila darah yang berselang-seli kita akan pergi tengok nanti ya. Ni saya beritahu dulu kaedah. Langkah kita akan tengok langkah pertama, kalau kita tengok hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, contohnya lah. Okey, yang ni bagi 4 blok sahaja. Okey, darah hitam berselang-seli dengan darah merah. Okey, langkah pertama kita kena tengok darah kuat terakhir dia jatuh kat mana. Adakah dia melepasi hari yang ke-15 ataupun tidak? Okey, melepasi hari ke-15 ataupun tidak. Saya lupa nak bawa pen. Tak apalah. Nanti kita. Belum tu ada soalan berkenaan dengan slide yang lepas tadi. Kita nak baca soalan ke atau soalan last? Boleh. Mai bacakan. Okey, kalau yang ni soalannya daripada Salwa Nabila. Assalamualaikum doktor. Bagaimana jika 8 hitam, 15 merah dan 15 hitam? Adakah haidnya 8 hitam sahaja dan 15 merah, 15 hitam dikira istihadah? Okey, sekarang ni kat darah kuat kiri kanan. 15 merah kat tengah, darah lemah, dan 15 hitam kemudian. Okey, kita pergi 1, 2 kita dah buat. Kita tengok langkah ketiga. Saya buat jalan pendek lah ni. Langkah ketiga kita kena cek apa? Darah kuat, darah lemah. Okey. Darah hitam, darah kuat.
Darah darah merah, darah lemah. Okey. Cek syarat tamyiz. Syarat pertama, cukup tak untuk darah hitam? Cukup tak? Cukup. Syarat kedua, melebihi tak 15 hari? Syarat kedua, tidak melebihi 15 hari kan? Darah kedua berapa hari? 15 hari kan? Cukup tak syarat tamyiz? Cukup kan? Okey, kemudian kita tengok pula kat tengah dia darah lemah tu. Sebab sekarang dia melibatkan 3 blok darah. Kat tengah tu syarat tamyiz cukup. Okey, sekarang ni dia 15 hari. Bila 15 hari, okey 15 hari, tadi kita sebut dia yaslu an yakuna tuhran bainal hidatain, maka haidnya adalah darah hitam pertama dan darah hitam kedua itu adalah kita rahim. Mana dua-dua kiri kanan tu adalah haid darah hitam dan darah hitam kiri kanan tu. Jadi kalau kita kita kalau ringkat awal kita belajar ni, kita ikut je step langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Memang dalam kitab tu tak ada dan ni. Tapi ini yang Ustaz yang Maulana Mansur ajar dulu, maknanya ini pertama kali approach ataupun kita kata langkah yang Ustaz ajar yang pada saya boleh membantu kita untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah bagi mereka yang baru belajar. Bagi mereka yang dah cekap, dia tak tengok dah langkah-langkah tu. Dia macam flow tu mari automatik dalam kepala dia dah nampak. Macam terus tengok tu dia tahu. Macam tu. Tapi kita yang baru belajar tu dia nak kena satu. Bila dah cekap, lipat dalam apa yang kita kata bungkusan azimat, simpan kat situ elok-elok, dia dah duduk kat dada dan kepala kita pun tengok je dah terus 1, 2, 3, 4 tu dia terus mari zap macam tu saja, terus buat keputusan. Dia akan jadi macam tu. Tapi untuk peringkat awal begitulah kita. Jadi macam itulah kita nak cek. Tapi kalau saya letakkan yang terakhir tu 16, maka dia akan jadi JM yang kita belum belajar. Kita belum belajar lagi. Okey. Pada pelatihan yang doktor berikan tadi tu. Okey, nombor berapa? Soalan terakhir katanya. Blok daripada Mamduh 95 katanya soalan terakhir tu semua blok darah adalah haid kerana masih di bawah 15 hari maksimum haid. Oh, saya silap betul. Ustazah sendiri silap betul. Padahal buat soalan ni nak perangkap, Ustazah sendiri tu perangkap. Terima kasih, betul. Itulah tak tengok angka tu tadi. Betul, sangat tepat, terima kasih. Bagus juga ya ada anak murid alert yang tak ngantuk ni, guru ngantuk. Okey, betul. Bila kita tengok langkah pertama, Ustazah tak buat langkah pertama tadi kan. 3 campur 5, 8, 8 campur 6. Baru 14 hari, tak lebih 15 hari, 15 semuanya haid. Tahniah. Oh, memang cemerlang ni. Cemerlang. Boleh menegur. Bila petang di rumah sendiri insyaAllah. Mungkin dia ada goreng pisang. Pisang goreng ke kopi O itu yang dia segar tu. Okey, terima kasih. Puan Fadilah Abdul Wahab pun menjawab yang nombor 6 tu semua haid sebab 15 hari sahaja. Betul, tepat sekali, betul. Tepat sekali. Ustazah tadi ada hikmatnya tu. Nak tengok anak murid tidur ke sama dia pula dengan guru ngantuk, anak murid tidur lagi teruk lah ya. Tapi ni guru ngantuk tapi anak murid alert, alhamdulillah. Boleh menyedarkan guru dan juga segar sikit saya sebab okey. Betul-betul tepat sekali. Okey, tepat sekali jawapan itu sebab 356 belum melepasi 15 hari. Yang ada khilaf adalah nombor, ada khilaf? Tak ada yang tak ada khilaf. Semua ittifaq, tak ada khilaf. Sebab bila campur semua okey, nombor 2. Nombor 2 ada khilaf. Sebab 3 campur 10 baru 13 hari dan situ ada khilaf. Nombor 3 sama seperti nombor pertama. Nombor 4 sama seperti nombor di situ ittifaq sebab 10 campur 8 dia lebih daripada 15 hari dan darah lemah kat tengah tak boleh dijadikan suci antara dua darah. Mereka ittifaq yang pertama saja 10 darah coklat sebagai
Okey. Terima kasih yang telah membetulkan. Segar sikit Ustazah. Hilang ngantuk gelak-gelak tadi. Okey. Okey. Ada Okey, lagi mai Doktor tak ada dah? ada Salwa Nabila dah tanya Hmm. tadi berkenaan mungkin dia nak takkid doktor yang ni. Maksudnya Okey. jika darah kuat hitam terakhir lebih 15 hari, maka haidnya 8 hitam sahaja. Tak boleh gabung dengan darah merah ya Dr. Syam? Tak, ya. Dia akan jadi JM. Sorry. Dia bukan. Dia bukan darah yang pertama sahaja. Dia akan jadi bab JM. JM dalam bab mubtadaah, dia akan jadi satu hari haid sahaja daripada hitam tu. Sebakinya adalah istihadah. Kita akan belajar nanti. Jadi hold dulu. Yang tu kalau saya terang yang tu nanti takut pening. Nanti biar kita sampai slide dia, saya akan bagi tahu. Sebab dia akan jadi JM. Bila darah hitam kedua tu 16 hari ke atas, kes itu kes ghair mumayyizah. Mana dalam bab mubtadaah ghair mumayyizah, dia ada kaedah dia sebut 1 hari 1 malam sahaja haid, 29 hari sebagai istihadah, di mana dia akan letak blok sebulan-sebulan bagi kes ghair mumayyizah. Kita akan belajar nanti. Okey. Jadi Nabila sabar ya, insya-Allah minggu depan kita masuk bab ghair mumayyizah. Okey, kalau cepat habis yang ni. Okey, kita boleh ke mai kita sambung? Okey, boleh doktor. Okey, kaedah ni bila 4 atau 5 jenis ataupun 4 jenis darah ataupun 4 blok darah, mana darah tu berselang-seli, dipanggil darah berselang-seli, maka kita kena tengok, yang pertamanya tengok darah hitam tu diduduk kat mana, sebelum hari ke-15 ke selepas hari ke-15. Jika tidak melebihi ada tamu pula. Jika tidak melebihi hari ke-15, dikira kes itu kes mumayyizah dan kesemuanya dikira haid. Nanti memang tak faham lagi baca sini, nanti kita akan tengok. Jika melebihi hari ke-15, dia dikira ghair mumayyizah, yang tadi saya sebut tadi. Maknanya kalau melebihi hari ke-15 bermaknanya darah hitamnya lebih 15 hari, dia akan jadi JM. JM dia ada keputusannya yang tersendiri. Okey, kita akan bincang insya-Allah minggu depan. Kalau sempat habis minggu ni. Ada setengah jam. Langkah kedua kita tengok peluk darah lemah. Darah lemah tu berselang-seli ke tak, keluar pada hari ke-16 ke macam mana atau sebelumnya, berterusan melepasi pada hari ke-15 atau tidak, atau keluar pada hari ke-17 ke atas atau tidak. Kita tengok di sini. Okey, situasi A. Jika darah lemah bermula daripada 16 hari bulan. Nampak tak ada 4 blok darah. Hitam, merah. Tapi 4 blok darah berselang-seli. Okey, maka darah yang keluar pada 16 hari bulan atau sebelumnya adalah istihadah. Masih lagi dikira mumayyizah. Kenapa dikira mumayyizah? Sebab darah hitam belum melebihi sempadan 15 hari. Kesemuanya dikira haid dan ini dikira istihadah. Senario B. Jika darah lemah bermula pada 17 hari bulan ke atas. Ini bermakna ia berada dalam bab GM, bab ghair mumayyizah. Ingat saya guna istilah GM makna ghair mumayyizah. Ini kerana darah kuat sama ada yang berselang-seli dengan darah lemah atau tidak. Jika melebihi 15 hari, ia menyalahi syarat tamyiz yang keberapa? Yang kedua. Syarat tamyiz yang kedua apa dia? Kurang. Hendaklah tidak melebihi 15 hari, 15 malam. Okey, jadi kita tengok kat sini 5 campur 5 campur 6 berapa hari? 16 hari. 16 hari, dah lebih dah. Kan kita belajarkan tadi kalau 4 blok darah kita gabung. Jadi sekarang ni darah hitamnya dah lebih daripada border hari ke-15. Maka kerana itu dia bab JM, dia ada keputusan dia. Maknanya di sini 16 campur 17 berapa Mai? 16 campur 20? 33. 16 33.
33. Mai bijak matematik ni mesti dapat 1 SPM ni. Okey. Okey. Jadi 33 hari. Saya beritahu je sini, maknanya walaupun kita belum masuk, ikut keputusan GM untuk mubtadaah, daripada 5 hari hitam yang pertama tu hanya 1 hari 1 malam sahaja dikira haid. 29 hari lagi istihadah. Tadi 33 kan? 3 yang berbaki adalah haid berikutnya. Tak faham tak apa. Kita akan masuk bab nanti, tunjuk slide baru boleh faham lagi. Okey. Sebab saya nak habiskan yang. Okey. Kita akan jumpa. Okey. Sini boleh lagi nampak. Clear. Ya. Jadi okey. Jika ada darah lemah yang tidak berselang-seli selama 15 hari atau ke atas menengahi antara darah kuat yang berselang-seli dan darah kuat kedua seperti 15 hari darah hitam berselang-seli dengan merah, 15 hari darah merah berterusan, ini ikhtisar, dan 5 darah hitam. Ini kita nak cerita apa? Kita nak cerita berapa blok darah ni? 5. Okey. Okey, bila kita tengok kat sini 5 hari, 6 hari campur 4 hari. Berapa hari? 15 hari. Darah hitam belum melepasi sempadan hari ke-5. Bila darah berselang-seli macam itulah kita. Kita akan macam hitam dengan kita gabungkan dia. Lepas tu kebetulan pula darah merah tu 15 hari. Okey. 15 hari. Bermula pada hari ke-16. Kemudian lepas tu datang darah hitam balik. Keluar darah hitam balik. Tapi dia tak jadi GM kat sini. Kenapa dia tak jadi GM? Kenapa dia tetap mumayizah? Sebab ni. Darah lemah ini 15 hari ke atas dia boleh menjadi suci antara 2 haid. Kalau kita letak kat situ, contohnya kita letak kat situ 10 hari, kat sini kita letak 10 hari, dia jadi ghair mumayyizah sebab darah hitam keluar selepas. Jadi kita akan kira gabung semua darah hitam. Berapa lama, berapa banyak, dia kira macam tu. Dah melebihi hari ke-15. Tapi oleh kerana dia terpisah dengan darah lemah 15 hari ke atas dan dia boleh menjadi tempoh suci antara 2 haid. Kerana itulah 5 haid berikutnya boleh dijadikan, 5 hari hitam berikutnya boleh dijadikan haid yang kedua. Boleh Dia kena merenung, baca banyak kali, buat latihan baru boleh faham. Kalau petang ni tak ada goreng pisang kat depan mata, tak ada kopi, mata terpejam celik, jadi memang susah nak masuk lah. Anak sendiri putus salah tadi, petang lagi kan. Alhamdulillah ada yang alert. Okey, kita tengok dalam masalah sebenarnya slide ni sepatutnya Ana letak di selepas pada slide ni sebab dia cantiknya begitulah. Cantiknya begitu sebab dia sebenarnya slide yang sama dengan slide ni, kecuali yang blok nombor 2 ni Ana tukar pada nak ceritanya kalau berlaku begini. 1 hari hitam, maknanya hitam, nakak, hitam, merah. Kita nak buat keputusan macam mana, dia sama seperti dalam bab ini. Dia tetap 4 blok darah. Jadi kita tengok, bila hitam, kalau saya letak kita nampak 1, 10, 3, 14 hari. Darah hitam itu masih belum melebihi hari ke-15. Okey, belum hari ke-15. Jadi kita kata dia masih lagi bab mumayyizah, tapi dia ada khilaf di antara qaulus sahbi dan juga qaulul laqti sebagaimana dalam masalah ini. Jadi antara dua qaul ni kita terima qaulus sahbi ke atau qaulus sahbi yang mu'tamad. Okey? Qaulus sahbi yang mu'tamad. Okey. Kita tengok latihan ni. Sebelum kita, saya bagi satu saja. Ada 4 blok darah, 5, 5, 5, 10,
semuanya 25 hari. Bila 25 hari, kita tengok langkah ketiga dari sudut syarat tamyiz cukup. Dari sudut gabungan lebih tak 15 hari, 5, 10, 15. Tak lebih lagi. 5. So, ikut Ar-Ramli. Makna di sini ada khilaf antara Ar-Ramli dan juga Ibnu Hajar. Okey. Begitulah, yang lain tu buat sendiri. Cuba tengok ikut step tu, insya-Allah boleh faham lah kan. Jadi darah yang latihan nombor 4 tu lebih kurang je saya tukar warna sahaja. Saya tukar warna. Kaedah dia sama. Bila sampai langkah ketiga, selain kita tengok syarat tamyiz, kita tengok gabungan 3 blok pertama tu melebihi 15 hari ataupun tidak. Kalau melebihi, ittifaq bahawa yang pertama sahaja sebagai darah haid, bakinya adalah istihadah. Okey. Ada pertanyaan tak, Mai? Dekat chat? Sebab saya tak tengok kat situ. Kat ni tak ada, Doktor. Okey. Kita teruskan ya. Ada 14 minit, Doktor. 14 minit. Okey. Banyak lagi ke slide kita? Oh, tak habis juga minggu ni. Oh, banyak lagi, Mai. Doktor kata Puan Salwa, pendapat Ar-Ramli. Sekejap padam. Pendapat Ar-Ramli yang mutamat ya, Doktor? Betul. Kalau Sahabi tu Ramli lah. Buat digabung. Okey, Muqtada'ah Mumayyizah bab 3 jenis. Kenapa pula balik 3 jenis? Perasan tak rajah tu hitam duduk kat tengah. Tadi kita cerita merah duduk kat tengah. Iaitu darah lemah duduk kat tengah. Ni kita nak cerita darah kuat duduk di tengah. Jadi dia bila lemah, kuat lemah, 3 blok darah yang kuat di tengah itu akan menjadi haid. Kiri kanan dia jadi istihadah. Akan jadi istihadah. Dia tak akan gabung. Dia tak akan gabung darah lemah pertama dengan darah kuat kedua, tak. Tapi kalau hitam dulu, dia akan tarik darah lemah tu untuk bergabung dengan dia dengan syarat tak lebih 15 hari. Tapi kalau dia duduk kat tengah, dia action sikit. Dia seorang je nak jadi haid. Yang lain tu kamu ni lemas, dia tak nak kawan. Dua-dua jadi istihadah. Tu ingat. Seperti saya pesan, kalau faham bab Muqtada'ah Mumayyizah, benda ni jugalah yang akan sama je rajah dia dengan dalam bab Muqtada'ah Mumayyizah. Kenapa sama? Sebab dia guna kaedah tamyiz. Bila guna kaedah yang sama, samalah. Kecuali dalam satu kes sahaja yang kita akan belajar nanti. Okey? Sebab orang Muqtada'ah ni dia ada adat. Orang Muqtada'ah ni dia tidak ada adat. Ada ketikanya dia akan haid dia diputuskan berdasarkan adat dan tamyiz sekaligus. Okey, kita tengok bab 3 warna. Bab 3 warna. Okey. Jam saya menunjukkan 3.47. Okey. Bila kita kata ada tadi 3 blok darah, ada 2 taraf kekuatan darah. Makna ada darah kuat dan darah lemah. Bila kita cerita 3 warna darah, tadi kita cerita 3 jenis ataupun 4 jenis darah, bermakna dari sudut kekuatan darah tu ada 2 tingkat saja, kuat dan lemah. Tapi bila kita cerita bab 3 warna darah, bermakna dia ada 3 tingkat, kuat, lemah, lebih lemah. Contoh di sini merah, hitam, kuning. Hitam mewakili darah kuat, merah mewakili darah lemah, kuning mewakili darah paling lemah. Jadi bila berlaku 3 blok darah begini yang melibatkan 3 taraf ataupun 3 tingkat darah ataupun 3 warna darah, maka darah kuat dan darah lemah itu digabung. Slide yang saya beri dulu sebab ada khilaf, tapi setelah berbincang dengan rakan-rakan, bab slide dulu saya berasaskan pada buku Ustaz Maulana. Semalam pun saya bincang dengan dia setelah mendapat sumber-sumber serujuk Ustaz ke dalam buku Ustaz menyatakan khilaf dalam buku lain, dalam teks-teks yang mungkin tak turun menunjukkan tidak ada khilaf antara Ramli dan juga Ibnu Hajar. Jadi Ustaz pun cek balik semua dia Ustaz kata pada halaman yang berkenaan silap, insya-Allah dia akan betulkan dalam kelas ya. Jadi Ana pun sebelum kelas tadi Ana sempat betulkan balik slide. Jadi pada slide yang dapat pada tuan-tuan dan puan-puan, just delete sahaja pandangan Ibnu
Ibnu Hajar yang kata satu saja. Dalam bab susunan darah kuat, lemah dan paling lemah, kedua-duanya ittifaq bahawa kalau cukup syarat 3 ni, mana darah kuat keluar dahulu, darah kuat bersambung dengan darah lemah, gabungan darah kuat dan darah lemah tak melebihi 15 hari, maknanya dia susun cantik macam ni, dan gabungan ini tak melebihi 15 hari, maka kedua-duanya ittifaq, maknanya tidak ada khilaf lah dalam mazhab Syafi'i bahawa tidak ada khilaf, kedua-duanya setuju, sepakat mengatakan haid hitam dan haid adalah 5 hari hitam dan 5 hari merah itu digabung kesemuanya dijadikan darah haid, dan darah kuning tak kira sama dia tu 15 hari ke atas ataupun kurang daripada 15 hari, dia dikira sebagai istihadah. Ittafaqal fuqaha. Okey. Saya buat dalam, nampak kan, saya buat pembetulan dalam kelas kerana dalam buku ada silap. Baru semalam bincang dengan Syekh Maulana. Dan cetakan kebetulan cetakan pertama yang buku baru tu pun masa tu tak perasan dulu, baru perasan 2 hari lepas, dah bincang balik dengan ustaz, jadi dibuat pembetulan jadi ini yang sebetulnya dia tidak ada khilaf bila darah tersusun comel, kuat, lemah dan paling lemah. Okey, kita pergi kepada bila dia tidak memenuhi, situasi di mana tak memenuhi 3 syarat ini. Okey, situasi pertama kita tengok darah lemah keluar dahulu, hitam kat tengah, darah kuat kat tengah, paling lemah duduk kemudian, sama seperti kes tadi, merah, hitam, merah, maka haid yang duduk, haid adalah darah hitam yang kat tengah tu. Darah lemah kiri kanan, dia tak nak kawan, dia kata kamu jadilah istihadah, saya seorang je nak jadi haid. Okey, itu apabila hitam duduk kat tengah. Kalau kita ingat prinsip ni, maknanya kalau darah lemah mari dulu, darah hitam tak kawan dengan dia. Kalau darah hitam duduk dulu, dia boleh berkawan. Dia nak kawan. Dia nak tarik kepada dia. Tapi kalau istihadah darah lemah keluar dulu, dia tak ada nak panggil, jom join saya, tak ada. Itu kena ingat ya. Bila dia darah kuat, darah paling kuat duduk kat tengah, maka dia sahaja yang dikira sebagai haid. Darah lemah dan paling lemah kiri kanan dia adalah istihadah. Sama kes seperti merah, hitam, merah tadi. Okey. Kita tengok pula apabila kat sini baru betul ada khilaf antara Ar-Ramli dan juga Ibnu Hajar, iaitu di mana kalau kes paling lemah, darah paling lemah duduk di tengah, dan ingat dan darah lemah itu 15 hari ke atas. Okey, itu. Okey, saya ulang. Dia akan ada khilaf dalam bab 3 warna darah ataupun 3 tahap darah ataupun 3 tingkat darah, mana kuat lemah ini. Sekiranya pertama, darah paling lemah duduk kat tengah, dan yang kedua, darah lemah yang terakhir tu dia lebih daripada 15 ataupun kita kata 15 hari ke atas. Dia 15 hari ke atas. Maka barulah khilaf antara Ar-Ramli dan juga Ibnu Hajar, di mana Ibnu Hajar kata gabung. Ar-Ramli kata tak gabung. Ar-Ramli kata kan syarat kita darah merah tu, darah lemah kan kena duduk melepasi selepas darah kuat. Ini darah paling lemah. Kita dah pegang dah syarat tu. Itu syarat dia. Jadi tapi Ibnu Hajar kata tak, kita boleh juga gabung walaupun darah kuning duduk kat tengah, darah paling lemah, maka Ibnu Hajar kata gabung. Jadi mana qaul yang muktamad? Qaul Ibnu Hajar dalam kes ini. Okey. Ingat 2 syarat tu. Syarat berkaitan dengan darah paling lemah ni dan juga syarat ini. Mana maksud saya akan berlaku khilaf kalau darah paling lemah duduk kat tengah dan juga kalau darah lemah ini 15 hari ke atas. Namun apabila darah lemah, ini darah paling lemah kan, darah lemah yang terakhir itu kurang daripada 15 hari 15 malam, maka mereka sepakat tak bergaduh dah, hanya hitam yang pertama sahaja
sebagai haid. Ya, nampak ya? Ni saya letak tu, anak panah merah. Bagi perhatian. Jadi nak bagi tahu khilaf hanya dalam bab ini sahaja. Ni, figure di sini 15 hari ke atas. Saya letak 20. Maknanya kalau 15 hari ke atas darah lemah dan darah kuning duduk kat tengah, ada khilaf antara Ar-Ramli dan Ibnu Hajar. Okey, qaul mu'tamad, qaul Ibnu Hajar. Mana qaul sahbi adalah qaul, kita tengok dalam bab 15 malam kalau ada selang dengan akok. Qaul sahbi juga qaul yang mu'tamad. Okey. Okey? Saya habiskan tajuk ni sebelum kita berhenti, iaitu ada soalan petang ni doktor. So, faham semua lah tu. Faham semua lah tu insya-Allah. Okey, kalau tak faham tanya minggu depan. Okey, apabila dicampur darah kuat dan darah lemah ia melebihi 15 hari. Okey, sekarang ni nampak tak hitam, merah, kuning. Hitam, merah, kuning. Tapi bila digabung lebih daripada 15 hari. Boleh ke kita nak gabung, nak katakan haid? Memang tak boleh. Itu adalah keadaan asas. Haid hanya 15 hari, 15 malam. Jadi bila tak boleh gabung, nampak susun cantik kan? Tersusun cantik darahnya, hitam, merah, kuning. Tapi tak boleh nak gabung. Bila tak boleh nak gabung, maka darah hitam pertama saja sebagai darah hitam saja haid, bakinya adalah istihabah. Jadi kalau kita nak recall balik, stop setakat ni saja untuk tajuk minggu depan insya-Allah kita habiskan darah berselang sedia yang sudah terang tadi dan terus kita akan sambut bab mumayyizah. Okey, jadi untuk 3 warna ini kita kena faham bahawa kalau dia tersusun comel dan gabungan darah hitam dan darah kuat itu tak melebihi 15 hari 15 malam, semua kata gabung. Tapi bila berlaku darah kuning yang duduk kat tengah, semua kata gabung. Okey. Tapi kalau gabungan itu lebih daripada 15 hari 15 malam, semua sepakat kata hanya darah hitam yang pertama saja sebagai haid. Okey. Kalau kuning pula duduk kat tengah, kita kena tengok sama ada khilaf atau tidak, bergantung kepada darah merah yang terakhir itu 15 hari ke atas ataupun kurang daripada 15 hari. Kalau kurang, tidak gabung. Kalau 15 hari ke atas darah merah yang terakhir itu, barulah ada khilaf antara saya sebut apa tadi gabung. Kalau kedudukan hitam, kuning, merah, kita akan tengok sama ada mana ada khilaf atau tidak, khilaf dari sudut gabung atau tidak, mana bergantung kepada kedudukan warna bilangan warna merah yang duduk terakhir tu. Ya, jadi kalau dia 15 hari ke atas ada khilaf antara Ramli dan Ibn Hajar. Kalau dia kurang daripada 14 hari, makna darah merah yang terakhir kurang daripada 14 hari, semuanya sepakat mengatakan haid hanyalah darah hitam yang pertama sahaja. Okey, itu rumusan dan ini latihan untuk 3 warna. Okey, latihan untuk 3 warna. Ada soalan tak sebelum kita berhenti? 358. Yang ni buat latihan, insya-Allah minggu depan kita bincang. Tak ada doktor. Ini tak ada soalan. Tak ada? Okey. Ataupun semua terlena. Saya dah segar dah sejak start daripada peserta tegur tadi, saya terus segar dah. Alhamdulillah. Jadi ramai yang mengucapkan terima kasih dan ramai yang jelas doktor petang ni. Okey, alhamdulillah. Agaknya kena buat kelapetan kot Mai. Sebab ada kopi kot. Okey, ada karipap ke ada apa semua ya. Puan Salwa Nabila mengucapkan terima kasih banyak Dr. Syamsia dan Ustazah Humaita. Puan Ruqayyah pun wa iyyakum. Okey, kalau tak ada soalan Mai, kita ada masa dalam 1 minit lagi. So saya serahkan pada Mai untuk penutup. Okey doktor, insya-Allah. Puan Ruqayyah kata ada jagung bakar ni doktor. Oh, patutlah, segar.
Baik, insya-Allah. Jadi jazakillahu khairan katsira kepada doktor atas penjelasan dan huraian terperinci daripada doktor sendiri lah berkenaan dengan bab 3 dan 4 warna darah kan. Jadi kita juga ucapkan terima kasih kepada kru Ikram Putrajaya pada hari ini yang memang bantu kita lah daripada seawal siaran tadi. Jadi tak lupa juga terima kasih kepada penonton-penonton di luar sana yang sentiasa menonton sehingga ke akhir sesi. Jadi kita tengok ada penonton-penonton kita ni yang setia dengan kita doktor, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan share sesi live ni dengan kawan-kawan, insya-Allah. Sekiranya anda ada soalan boleh tulis di ruangan komen, nanti kita akan jawab pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi minggu hadapan sesi Ladies Talk kita ni Fik Wanita akan bersiaran pada hari yang sama, hari Ahad. Tapi kita akan buat waktu petang juga doktor, insya-Allah minggu depan. Jadi dimohon penonton semua untuk follow rapat-rapat Facebook Ikram Putrajaya untuk ketahui sebarang perubahan, insya-Allah sekiranya adalah. Sekiranya tak ada, kita akan kekal iaitu pada hari Ahad pukul 3 petang. Insya-Allah. Jadi macam biasalah kita tutup dengan pantun doktor. Pandang isteri tak pernah jemu, walau isteri tinggal 2 je gigi. Jangan lupa kita ketemu minggu depan belajar lagi. Jadi wabillahi taufiq wal InsyaAllah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.